Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai semua, saya Hida Aizir. Bertemu kita lagi dalam episod terbaru Jejak Wanita Selangor. Dan kali ni Hida bersama dengan PWB Kota Anggerik pula. Apa yang Hida nak buat dekat sini? Jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya DUN Kota Anggerik. DUN Kota Anggerik diwakili oleh Yang Berhormat Najwan Halimi. DUN Kota Anggerik mempunyai keluasan 19.6 km persegi. Demo bersama dengan PWB DUN Kota Anggerik, kita tak buat masak-masak, tapi hari ni kita akan buat craft tangan. Bersama dengan Hida sekarang ni, kita ada Kak Su. Kak Su, senyum sikit, jangan tak takut. Lambai sikit kat kamera Kak Su. Okay Kak Su, hari ni kita nak buat apa? Nampak macam banyak sangat hasil craft yang ada kat sini. Okey, hari ni kita nak buat coin purse. Oh, coin purse. Macam ni lah. Ya. Macam ni yang ada depan ni. Yang tengah tengok ni, tengok betul-betul. Dia punya bahan-bahan dia apa Kak Su? Okey, bahan-bahannya kita kena sediakan benang. Benang. Okey, ini jarum kain. Oh, boleh saya tengok jarum dia? Okey, boleh. Lainnya jarumnya. Dia macam... Dia banyak saiz. Oh, banyak saiz. Dia punya jarum ada lekuk dekat bagian ujung ni. Tak juga, tak semestinya juga. Oh, tak semestinya juga. Dia ada macam-macam jenis ke macam macam-macam jenis, macam-macam bentuk. Oh. Jarum ni. Okey, lagi ni dua je bahan dia. Okey, ada lagi. Okey, kita ada dia punya kislor. Kalau untuk nak buat coin purse ni, okay, kita ada tali tangsi untuk kita menjahit. Ada jarum dan ada benang dia lah. Okey, cara nak buat dia senang tak Kak Su? Okey, insya-Allah senang. InsyaAllah senang. InsyaAllah senang. Okey, Kak Su tunjuk dulu macam mana cara nak buat dia tu. Saya tengok senang ke tak senang ni. Okey, ini sekarang ni akak dah mula daripada bawah tadi. Okey. Okey, ini sekarang kita nak naik ke atas lagi sikit ya. Ni kira tapak dia lah mula nak buat tu. Ya, ini kira tapak dia, tapak untuk coin purse tu. Okey, kita sambung balik daripada tapak yang kita dah mula tadi. Kalau nak buat dia tu Kak Su, maksudnya dia macam mana? Dia kalau nak jahit tu, kait dia tu lilitkan ke? Okey, ikut pada sesetengah orang tu lah. Kadang dia akan lilit dekat tangan, kadang dia akan lilit gunakan jarum. Macam saya biasa tengok dekat dalam video je lah kan. Orang buat macam kait dekat tangan tu sama jugalah. Sama je. So, Kak teruskan ni ya. Boleh? Untuk macam ni Kak Su, sambil-sambil Kak Su buat saya tanya Kak Su soalan-soalan boleh lah? Boleh. Macam ni kan Kak Su buat ni berapa hari Kak Su kalau nak jadi macam ni? Okey, kalau cantiknya. Kalau untuk saya lah yang dah biasa buat macam ni, tak sampai 1 hari pun. Tak sampai 1 hari? InsyaAllah tak sampai 1 hari lah. Berapa jam? Lebih kurang dalam 5-6 jam. Okey, boleh siap satu coin purse. 5-6 jam ya? Tanpa henti? InsyaAllah tanpa henti. Tanpa henti. Kalau saya yang buat, juling pula mata tu. Jadi hari ni saya nak belajar dengan Kak Su. Jadi anda pun boleh tahu macam mana cara nak kait tu. Kak Su buat pelan-pelan kita nak tengok. Okey. Ui, macam susah je Kak Su. Kalau macam Kak Su mesti senang Dah berapa lama dah Kak Su ni belajar buat ni? Berapa lama ya? Agak lama jugalah dah. Agak lama? Dah lebih daripada 10 tahun? Lebih kurang lah macam tu. Lama tu Kak Su. Kira Kak Su salah seorang tenaga pengajar PWB kan? Ya. Lebih kurang dah berapa lama dah Kak Su jadi tenaga pengajar? Ini tahun pertama. Tahun pertama saya jadi tenaga pengajar di sini. Di DUN Kota Anggerik ni. Jadi lebih berapa, kalau dah setahun Kak Su, berapa banyak kelas pula yang dah Kak Su ajar? Ada dalam 2-3 kelas jugalah. Dalam 2-3 kelas jugalah. Biasanya Kak Su, kalau kelas-kelas yang dianjurkan oleh DUN Kota Anggerik Kak Su, ada tak sambutan yang memberangsangkan ke biasa-biasa je Kak Su? Sambutan memang memberangsangkan untuk suri rumah lah. Sebab saya tengok banyak suri rumah juga yang berminat nak buat craft tangan macam ni.
Sebabnya salah satu dia orang boleh menghasilkan pendapatan walaupun duduk di rumah. Jadi sambil kita belajar tu kita boleh berniaga juga Ya, betul. Ui, sambil cakap Kak Su tangan dia laju je macam ni ya. Kalau anda kalau anda boleh tengok ni, Kak Su punya tangan memang laju betul lah. Kak Su, saya nak cuba boleh? Boleh. Cuba boleh, Kak Su ajar pelan-pelan. Okey. Satu. Tarik. Okey. Okey, mula-mula kita masukkan jarum tu dulu dekat benang. Okey, lepas tu kita tarik benang. Keluarkan. Okey. Dia itu yang panggil kait sebab dia tarik benang tu. Ya. Okey. Nak cuba? Okey, main saya cuba. Yang ni. Macam ni. Pegang macam ni. Okey. Ikut selesa Ida nak pegang macam ni. Satu. Okey, tarik ke dalam terus. Terus tarik. Mana Kak Su? Okey, sekejap. Ini salah ni. Okey, kita lilit dulu kat sini. Okey, macam ni. Gulungkan dan okey, tarik terus. Dia perlukan ketelitian ya. Ya. Ni terus tarik. Okey, terus tarik. Ini dah tercabut. Nampak ni? Okay. Dah boleh berjaya keluarkan dia. Okey, alhamdulillah dah percaya. So daripada tapak ni nanti kita boleh terus jadikan. Dia akan jadi macam ni. Okey, Kak Su Dia tunjuk akan pula terus macam mana cara nak buat tu pula. Okey, yang ni boleh letak dulu boleh tak apa. Okey, tapak yang kecil tu tadi kita akan bina dia jadi tapak yang besar, kemudian akan naikkan dia terus menjadi struktur beg. Struktur coin purse ni. Macam mana nak jadikan dia daripada tapak yang bulat tu dia jadi macam ni, melengkung macam ni Okey, dia ada pengiraan bawah dia. Okey, bawah ni tapak dia selalunya kita akan buat 6. 6 dia punya bahagian dia. 6 untuk 6 tulang dia. 6 tulang dia untuk kita nak naikkan bentuk beg ni. Okey. Kalau maksudnya kalau tulang dia lagi banyak, lagi besar tu macam mana? Lagi besar beg tu. Kalau kecil, kalau sikit lagi kecil lah. Ya, lepas tu dia ikutkan ukur pada kita punya kislok ni. Kislok ni dia memang ada saiz dia ke macam mana? Dia ada saiz dia. Okay. Biasanya yang digunakan ni saiz apa? Yang ini biasanya yang digunakan saiz 6 inci. 6 inci. 6 inci. Okey. Dia ikut pada saiz besar kislok ni. Jadi bila dah dapat saiz besar kislok ni, terus kita naikkan dia jadi beg. Kira terus boleh acukan dia lah. Ya. Nampak ni cantik hasilnya kalau dah siap. Dia memang akan naik macam ni beg ni. Okey, sambil-sambil tu Kak Su boleh tunjuk macam mana cara pula ni kena jahit Ya, ni kena jahit. Kena jahit pula dah kain nak kena jahit pula. Kak Su silakan. Okey. Saya beri kepada yang pakar. Macam mana nak jahit pula. Okey. Ini kena guna tali tangsi. Ya, kita tali kena tangsi tu bukannya untuk orang pergi mancing tu ke Kak Su? Ya, betul. Wih, Mak, saya tahu tali tangsi orang pergi mancing tu. Okey, yang ni Kak Su masukkan dulu. Okey, kita masukkan kislok tu pada kita punya beg yang kita dah siap tadi. Okey, kita masukkan dia. Dia siap-siap masuk dekat dalam tu lah. Sebab kita kena ukur cukup-cukup dia punya saiz kislok ni. Baru dia boleh masuk. Baru dia cantik, dia boleh masuk. Dah jadi dah Kak Su. Sambil cakap. Ini kita baru masukkan, kita belum jahit lagi. Nak demo sekali ke untuk jahit? Boleh jahit sekali. Okay. Lama ke Kak Su? Lama juga kalau nak jahit tu. Ya ke? Tak apa Kak Su, demo macam mana ya. sikit. Tunjuk sikit je lah ya. Supaya yang dekat, yang tengah menonton video ni boleh belajar sikit-sikit lah. Ilmu daripada Kak Su macam mana cara. Tadi kita dah belajar kait sikit. Ni sekarang kita jahit pula guna tali tangsi ni. Yang ni memang tali ni khas untuk jahit ni lah. Kalau saya nak guna benang yang biasa tu boleh tak Kak Su? Boleh, tapi tak cantik. Nanti tak cantik kejadian dia sebab dia akan nampak dekat kita punya lubang yang kita nak jahit tu. Ni sebab guna tali tangsi sebab warna dia macam jernih macam tu Ya. Okey Kak Su, silakan. Macam mana cara dia, saya nak tengok. Biasanya Kak Su, kalau lah program-program dekat PWB ni Kak Su, ada tak yang dah berjaya, peserta-peserta yang dah berjaya daripada Kak Su punya program? Ada. Ada? Alhamdulillah. Yang dah boleh buat pendapatan sendiri? Ada. Contohnya macam beg depan-depan ni. Salah satunya daripada peserta kita lah. Dia orang pun dah berjaya menghasilkan beg, bukan setakat coin purse saja, beg yang besar-besar ni. Kira ini antara hasil yang dibuat lah oleh peserta. Ya. Kalau saya yang belajar, saya buat purse je lah.
Macam mana pula nak buat yang ni Kak Su? Yang ni berapa lama pula masa nak ambil untuk buat yang besar-besar ni? Yang Ada tak 3 hari? Lebih. Oh, lebih 3 hari. Lebih. Kalau banyak gangguan lagi lebih lah. Oh, kadang-kadang tengah-tengah buat anak pula menangis Sebab kita nak dapatkan hasil yang cantik kan. Kalau boleh Kak Su kongsikan kepada semua lah Kak Su, macam mana Kak Su mula-mula jadi tenaga pengajar kelas PWB? Okey, mula-mula saya mengikuti kelas macam biasa juga. Okey, lepas tu dapat tawaran untuk nak mengajar ni, saya ikutlah. Kira Kak Su bermula daripada menjadi ahli? Bermula daripada jadi ahli. Okey, lepas tu kira kita dah banyak menghasilkan produk ni apa semua. Barulah kita dipanggil untuk menjadi tenaga pengajar. Kalau macam Kak Su sendiri, Kak Su, kenapa Kak Su nak mengajar kepada peserta-peserta ilmu mengait ni? Okey, salah satunya sebab memang saya berminat. Satu. Lepas tu kalau boleh nak ramai lagi orang yang tahu macam mana nak mengait ni. Satunya kalau boleh saya tujukan pada suri rumah lah. Lebih kepada niat Kak Su nak membantu suri rumah. Nampak tu, Kak Su sendiri pun nak membantu suri rumah wanita-wanita supaya lebih berdaya, lebih berdikari, betul? Ya, betul. Okey Kak Su, saya dah nampak Kak Su dah mula kan gerakan. Sangkut pula dah. Oh, dah tersangkut pula. Macam memancing, dah tersangkut dah dia punya tali tu. Okey, tak apa, kita boleh potong. Okey. Yang ni sama ke dia punya cara nak menjahit tu dengan menjahit yang biasa? Sama juga teknik dia, tapi dia agak rumit sikit lah sebab kita menggunakan tali tangsi dan kita menjahit dia dekat atas besi coin purse ni. Sebab ni besi. Kalau dekat kain tu mudah kita nak jahit. Jadi dia lebih keras lah. Ya, dia lebih keras. Dan dia mencabar jugalah. Okey, sambil tu Kak Su bagi tahu macam mana cara nak tu masukkan ke dalam tu. Okey, kita masukkan. Kita ikut pada setiap apa benang yang kita dah kait ni tadi. Okey. Lepas tu kita jahitkan dia. Kita tembuskan ke lubang yang ada dekat kislok ni. Macam tu. Okey, kita jahitkan aja terus. Terus masukkan. Ya. Dia akan tembus dekat mana? Bawah dia situ. Kira dia bukan lalu dekat bahagian besi ni lah. Bukan. Dia lalu dekat bahagian besi yang ada lubang ni. Okey. Sebab untuk kita nak ikatkan dia dekat benang yang kita dah kait tadi ni. Okey, saya nampak. Kalau menjahit ni bolehlah kot untuk saya dia lebih mudah berbanding kait tadi. Ya. Kalau anda dekat yang tengah menonton episod kali ni, kalau anda berminat boleh hadir ke kursus-kursus ataupun kelas yang dianjurkan oleh PWB sendiri, dan khususnya di PWB Kota Anggerik ni ada ajar macam-macam. Kak Su dah siap belum tu? Okey, kita tunjuk sampai setakat ni dulu. Kalau nak tunjuk habis, makan masa lama sikit. Sekejap lagi tak habis pula kita punya episod kali ni. Okey, kita tunjuk mana yang dah siap ya. Maknanya kita akan jahit terus keliling sampai tempat yang kita mula-mula tadi masuk. Kira satu bulatan tu lah. Lepas tu dah siap. Bila dah siap, dia akan jadi macam ni lah. Boleh saya buka? Boleh. Dia terus jadi cantik macam ni lah. Wah, betapa kemasnya kalau anda boleh tengok ni hasil dompet shilling ataupun purse coin daripada Kak Su ni. Tengok ni. Tak nampak dah benang tangsi tadi. Dia punya cara dia kait pun cantiknya. Tengok, inilah hasilnya. Okey Kak Su. Ini soalan-soalan debaran lah untuk Kak Su. Kak Su, kalau lah yang macam kalau Kak Su sendirilah, Kak Su rasa program-program yang dianjurkan oleh DUN Anggerik ni bermanfaat ataupun tidak kepada peserta? InsyaAllah amat bermanfaat sekali. Sebab dia boleh menjana income. Contohnya untuk suri rumah tangga. Bukan setakat suri rumah tangga lah, kalau yang bekerja pun tak salah. Lagi dia boleh menjana income untuk dia. Betul, setuju. Dan adakah program-program ni sangat membantu wanita-wanita khususnya di PWB DUN Anggerik ni untuk menjadi lebih berdaya dan juga lebih berdikari? Ya, sangat-sangat membantu. Dan lagi dapat ilmu dan masing-masing boleh menghasilkan kreativiti masing-masing. Betul-betul saya setuju. Nampak tu daripada Kak Su punya peserta belajar daripada purse coin ni dia, lepas tu dah jadi nampak ni beg besar macam ni. Okey Kak Su,
saya nak tanya kata-kata akhir lah, soalan akhir kepada Kak Su. Apa saranan Kak Su kepada semua wanita di luar sana, khususnya di PWB Don Kota Anggrek ni, untuk sertai program-program yang dianjurkan oleh PWB di sini? Okey, kalau boleh saya menyeru kepada wanita-wanita di luar sana, contohnya kepada suri rumah lah. Suri rumah ke semua wanita untuk menyertai program-program yang PWB ni adakan sebab ia amat-amat bermanfaat. Betul, saya setuju. Lagi Kak Su? Ada? Ada lagi kalau kita dapat ilmu macam ni, kita boleh menambah pendapatan kita sendiri. Ya, betul lah. Jadi kepada semua wanita di luar sana, khususnya di PWB Don Kota Anggrek ni, jangan lepaskan peluang sertai program-program yang dianjurkan di sini. Pastinya programnya sangat bermanfaat dan juga anda boleh menjana pendapatan. Betul Kak Su? Lepas jadi betul. peserta, boleh jadi peniaga pula. Jadi terima kasih pada Kak Su kerana sudi untuk mengajar Eda macam mana cara nak mengait ni. Dan juga terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Jejak Wanita Selangor. Jadi selepas ni, Eda akan ke mana? Jom. Aktiviti utama ekonomi setempat Don Kota Anggrek lebih menjurus kepada perindustrian, antaranya kilang Proton, Karang Craft dan Toyota. Dah sampai di Don Kota Anggrek ni, wajib untuk kita berjumpa dengan penyelia PWB di sini. Bersama dengan Eda sekarang ni, kita ada Cik Fida. Cik Fida, apa khabar? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Cik Fida, dah berapa lama dah jadi penyelia dekat PWB Don Kota Anggrek ni? Saya mula tahun 2016 dan sehingga sekarang lah 2020. 4 tahun lah. Wah, antara penyelia yang saya jumpa lama juga, 4 tahun dah sebagai penyelia. Yes, jadi sepanjang 4 tahun Cik Fida sebagai penyelia, apa antara aktiviti dan juga inisiatif yang telah Cik Fida buat? Aktiviti tu kita mengikut pada garis panduan yang ditetapkan oleh pengurusan lah. Which is kita kan ada modul kemahiran dan juga modul pembangunan kapasiti. Jadi mengikuti pada itu, kita aturkan kita punya tahunan dan kita kalau boleh kita selang-selikanlah kraft tangan, kemahiran dan sebagainya lah. So kalau ikutkan pada penduduk setempat, biasanya di awal-awal dulu saya tengok demand tu banyak pada program masakan. Tapi as time goes by, jadi kita nampak apa objektif PWB itu sendiri, kita cuba pelbagaikan supaya dia nampak lebih tidak terlalu pada masakan. Jadi sekarang ni lebih kepada apa, kapasiti ke masih kemahiran tapi kemahiran yang lain? Kita try to balance. Sebabnya kita ada syarat untuk kapasiti tu mungkin sebulan sekali dan 2 kali kemahiran. Kemahiran tu kita boleh pelbagaikan. Dan untuk pembangunan kapasiti tu sebenarnya kerana dia adalah macam khusus kan. Jadi kita digalakkan untuk bergabung dengan don-don yang lain. Jadi info dia lebih luas lagi because masa dia lebih panjang. Dia macam pengurusan keusahawanan, ada perniagaan, keuangan, undang-undang, kesihatan, that kind of thing. Jadi itu untuk membalancekan, other than kita memberi info tentang kemahiran masakan dan juga kraft tangan and what other not lah. Semua kan jadi saya rasa mengikut pada apa yang dijuruskan oleh pengurusan itu, mengimbangi pemberdayaan itu sendiri. Jadi memang seimbang lah antara aktiviti yang dianjurkan di PW Kota Anggrek ni. Jadi ada kapasiti, ada juga kemahiran. Saya. Dan juga kami kemahiran bukan saja satu kemahiran tapi pelbagai kemahiran. Betul. Macam Cik Fida sendiri, boleh kongsikan kepada kami apa saranan kepada wanita di luar sana, khususnya di Don Kota Anggrek ni, untuk sertai program-program yang dianjurkan oleh PWB? Okey. Kami di Kota Anggrek, di Don Kota Anggrek ini, kita sarankan lebih ramai wanita untuk sertai kita. Kadang-kadang mungkin ada yang takut tak diterima. Kita bukan melihat kepada siapa anda dan apa background you ke, tak. Tetapi kita cuba membuka ruang kepada apa yang diminati, yang diperlukan ataupun kadang-kadang current. Macam sekarang mask extender, face mask tengah popular. Jadi kita cuba buat sesuatu yang ke arah itu. Jadi kalau untuk perkara-perkara lain, saya rasa
wanita di luar sana boleh menyertai kita di PWB Don Kota Anggrek ini melalui page kita di Facebook PWB Don Kota Anggrek, atau boleh bertanya atau beri cadangan. Kita open pada cadangan, dan juga boleh hubungi saya sendiri, ataupun cuba berhubung dengan di Pusat Khidmat Masyarakat untuk mengetahui kami dengan lebih lanjut lagi. Sebab saya rasa banyak peluang yang boleh diperolehi, bukan saja ilmu tetapi juga pengalaman dan juga persahabatan lah. Dah sampai di PWB Don Kota Anggrek ni, pastinya kita akan bertemu dengan peserta-peserta yang dah berjaya buka perniagaan sendiri. Kalau dulunya pergi kelas PWB dan sekarang ni buka perniagaan sendiri. Dan bersama saya dah sekarang ni, kita ada Kak Yah. Kak Yah, boleh perkenalkan diri pada semua? Saya Raki Abdul Mustafa. Saya seorang suri rumah tangga. Saya tinggal di Seksi 8 Shah Alam. Kak Yah, jangan malu-malu Kak Yah. Kak Yah dah berapa lama dah tinggal dekat Seksyen 8 Shah Alam? Saya dah agak lama dah dalam 13 tahun macam tu dah. 13 tahun dah. Jadinya dah berkeluarga dekat sini lah. Kak Yah buat perniagaan ni pula dah berapa lama dah? Ini dalam 4-5 tahun dah. Oh, lamanya. Jadinya kelas sebab saya mula-mula dia sebab dia minat kan dari dulu mula menjadi kelas ni pun dalam 2-3 tahun lepas. Oh, 2-3 tahun lepas. Jadi Kak Yah dah buat perniagaan ni selepas daripada kelas tu terus buat perniagaan. Macam mana sambutan hasil craft kain? Alhamdulillah sangat menggalakkan. Ada je orang yang order kan. Kak Yah bermula macam mana? Mula-mula saya menyertai program bawah PWB, belajar ni buat coin purse ni. Oh, coin purse ni. Ni yang tadi ni kita belajar ni, coin purse ni. Lepas tu kemudian Kak Yah punya kelas pertama yang ni lah, coin purse ni. Lepas tu Kak Yah hasilkan produk yang lain pula. Yang ni saya mula belajar sikit-sikit lah sendirilah kan. Saya belajar sendiri. Yang beg-beg ni saya belajar sendiri. Boleh saya tengok beg tu? Saya tengok dekat YouTube ke. Oh, jadi selepas macam daripada kelas tu memperbagaikan hasil kita kan. Kak Yah cari alternatif sendirilah, inisiatif untuk belajar daripada buat sekecil ini yang tadi dah belajar tu bersama dengan Kak Su, sekarang ni dah jadi beg pula. Ni adalah salah seorang peserta yang dah berjaya membuat perniagaan. Kalau yang macam ni pula apa Kak Yah? Yang ni saya dah bila dah masuk join PWB, saya berpeluang menjadi tenaga pengajar untuk ajar mask editor ni. Oh, ini yang untuk mask extension tu. Cantiknya. Nampak ni hasil dia memang sangat halus dan kemas ya. Kalau anda tengok macam ni, nampak tu. Kalau macam Kak Yah sendirilah, macam mana Kak Yah bermulanya tahu ada program-program PWB dekat Don Kota Anggrek? Saya mula kenal program bawah PWB ni daripada kawan-kawan biasa. Oh, daripada kawan-kawan. Sampai asal bakat yang macam dah ada ke atau yang macam ada yang terpendang ke, kita tak tahu kan. Kita dah masuk ni, jadi bolehlah tambah pengetahuan dari segitu, sumber pendapatan pun kita boleh tambah. Sekarang ni saya bersama dengan seorang lagi peserta PWB yang dah berjaya membuka perniagaan sendiri. Nama popularnya macam nama artis ya. Kita bersama dengan Cik Ta. Cik Ta, boleh perkenalkan diri pada semua? Assalamualaikum semua. Nama saya Rozita binti Hanifah. Saya daripada komuniti 1718 Pansapuri Melati, Shah Alam. Jadi dekat sini Don lah. Kota Anggrek dekat sini. Terima kasih kerana datang ke tempat kami. Terima kasih juga kerana menyambut kehadiran kami sini. Jadi macam Cik Ta sendiri, nak panggil Cik Ta lah ni, betul? Boleh. Memang kat sini mesra panggil Cik Ta je. Senang. Memang mesra panggil Cik Ta kat sini. Mesra. Okay, jadi apa perniagaan yang Cik Ta buat? Okey, sekarang ni kita ada dalam komuniti KRT, dia ada menubuhkan satu untuk kejirangan wanita. Jadinya ada kedai jahit yang sponsor untuk ajar kita untuk buat craft tangan daripada anjuran PWB jugalah masa tu. Kiranya pihak PWB datang untuk mengajar kita cara-cara membuat dan kedai jahit bagi kita untuk untuk bahan-bahan untuk mesin. Jadi bila tu agak-agaknya kelas yang Cik Ta join? Untuk kain pecel ni tahun lepas. Oh, tahun lepas. Tahun lepas. Jadi perniagaan ni bermula bila? Tahun lepas juga, awal tahun lepas. Selepas daripada kelas. Selepas daripada kelas kami
bersepakat jiran-jiran wanita semua kita combine dan kita pun ada dapat tempahan. Jadinya dari segi pemasaran produk-produk Cik Ta sendiri dan juga komuniti wanita di sini daripada mana? Laman sosial ke? Ada juga dari Facebook, ada juga dari kawan-kawan dan ada juga daripada pihak Sam Dabi pun ada juga ambil pihak MBSA. Jadi macam Cik Ta sendirilah macam mana bermulanya tahu ada program-program yang dianjurkan oleh PWB sendiri? Alhamdulillah kita punya ketua dari PWB datang untuk membuat kelas di sini dan kami pun cukup bersyukurlah sebab kita dapat pengetahuan daripada tu untuk buat semua ni produk, termasuk juga baru-baru ni kita ada buat untuk bawang putih. Dan ada juga yang dekat sini dah mula menjual secara kecil-kecilan lah. Bawang putih bawang goreng putih tu? Goreng tu. Tapi cuma untuk pasaran dalam sini je lah. Kepada wanita di luar sana, saya sarankan supaya kita sama-sama mengikuti kelas yang dibuat oleh PWB. Sesungguhnya sangat bermanfaat dan menambahkan menjana pendapatan kita lah. Kita sebagai suri rumah kita boleh buat dalam masa yang terluang lah. Bersama dengan kita sekarang ni Adun Kota Anggrek, kita ada YB Tuan Najwan. YB apa khabar? Alhamdulillah sihat. Busy tak YB sekarang ni? Boleh tahan. Boleh tahan. Selepas ni nak ke mana tu? Selepas ni saya ada urusan di Genting. Oh, Genting ni nak terus naik ke Genting lah? Ya, ada pertemuan adun-adun dengan Datuk Menteri Besar. Saya sendiri merupakan seorang yang percaya kepada pemberdayaan wanita. Maksudnya kita sebagai pemimpin melihat wanita ini bukan sekadar tugas mereka di rumah, menjaga anak ataupun menguruskan rumah tangga, bahkan melangkaui peranan tersebut. Saya sendiri di pejabat saya sendiri pun lebih pada 60% kaki tangan dan pegawai saya adalah wanita. Jadi memang fokus sebagai adun di Kota Anggrek ini selain daripada menyelesaikan atau menguruskan hal-hal setempat adalah pada masa sama untuk mengangkat keupayaan dan juga peranan para wanita khususnya yang golongan muda ini untuk sama-sama terlibat dalam proses pembinaan negara, dalam kita nak membantu mengembangkan ekonomi mereka dan juga mendedahkan mereka kepada pelbagai kemahiran. Kalau sekiranya di Kota Anggrek ini tumpuan saya lebih kepada kelompok wanita daripada kumpulan B40 untuk kita lihat bagaimana kita boleh bantu mereka meningkatkan tahap ekonomi. Sebab kebanyakan daripada wanita ni kalau yang tidak bekerja mereka perlu diberikan pendedahan dan juga ilmu untuk sekurang-kurangnya boleh tambah pendapatan keluarga. Kalau suami je yang bekerja, biasanya masalah B40 ni ketua keluarga saja ada sumber kepada ekonomi keluarga tersebut. Jadi bila PWB kita menumpukan kepada usaha ataupun cari kaedah untuk beri ilmu baru kepada wanita-wanita ini khususnya suri rumah tangga, bagaimana mereka boleh menggunakan masa dan juga sumber yang ada pada mereka untuk ditukarkan menjadi satu mata pencarian yang lepas itu boleh bantu suami dia juga. Untuk semua wanita di luar sana khususnya yang tinggal dan mendiami di dalam kawasan Dun Kota Anggrek, saya sarankan dan saya harap puan-puan dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti PWB, Penggerak Wanita Berdaya, untuk kita sama-sama bantu komuniti khususnya wanita-wanita di luar sana yang dalam kategori B40 yang mungkin memerlukan bantuan ataupun ilmu baru, kemahiran, dan pada masa sama kita dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi mereka. Jadi buat wanita di luar sana yang mahu terlibat membantu dan yang mahu dibantu, sama-samalah kita bergerak dan terlibat dalam PWB Negeri Selangor. Sekian saja Jejak Wanita Selangor bersama PWB Dun Kota Anggrek. Terima kasih kerana anda setia menonton Jejak Wanita Selangor. Jangan lupa untuk like, share dan komen video ni. Kita akan ke PWB yang seterusnya. Nak tahu dekat mana? Tunggu PWB Wanita Berdaya, Wanita Berdikari.